Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Prof Dr. Muhammad Radi kerana sudi untuk mendengar kami punya penerangan berkenaan tajuk iaitu pembangunan semula tamadun Islam, iaitu dari sudut pendidikan. Okey, yang pertama sekali saya ingin memperkenalkanlah kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada saya iaitu Ahmad Fauzi bin Osman, nombor metrik 2201285, dan selepas ini akan dibentangkan oleh Idham Safwan bin Madrun Syam 2201296. Seterusnya Nurul Faikah binti Muhammad Basri 2201315. Seterusnya Nurul Syahira binti Muhammad Masrudin 2201318, dan akhir sekali ialah Siti Hawa binti Abdul Karim 2201326. Kumpulan kami memilih isu pendidikan di Malaysia oleh kerana dalam sebuah tamadun, pentingnya pendidikan ni dalam membentuk sebuah tamadun ni sangat kita panggil memainkan peranan yang sangat besar dalam membangunkan sebuah tamadun. Kalau kita tengok sebelum tamadun-tamadun yang sebelum ini, yang gemilang sebelum ini, semuanya ditunjangkan dengan pendidikan yang baik. Maksudnya kalau ada pendidikan yang baik, insya-Allah tamadun tu akan membangun dan pesat dan juga bertahan lama. Sebaliknya pula, kalau pendidikannya mundur ataupun pendidikannya kurang memberangsangkan, ia akan memberi kesan kepada tamadun itu sendiri. Jadinya kami mengambil inisiatif kami untuk memilih isu pendidikan ini kerana tajuk kami adalah pembangunan sebuah tamadun. Jadi kami membawakan isu pendidikan yang mana ianya akan memainkan peranan penting dalam membangunkan sebuah tamadun. Okey, kita pergi kepada isu yang pertama. Silakan sahabat saya. Okey, baik. Pertama sekali kita akan fokus isu yang pertama lah, iaitu isu pendidikan di peringkat tempatan ataupun di peringkat Malaysia. Yang pertama yang saya bawa isu ni adalah akhlak guru Muslim. Akhlak guru Muslim yang tidak melambangkan kepribadian Islam. Okey, kenapa kita fokus kepada guru Muslim? Sebab dalam konteks tamadun Islam, perbincangan kita kali ini adalah dalam konteks tamadun Islam, jadi kita fokus kepada guru Muslim sahaja. Okey, next. Okey, sebelum tu kita kena tengok dulu, kita sama-sama tengok matlamat pendidikan Islam. Di sini saya ada letak 3. Yang pertama, memberi pengetahuan, kemahiran, serta membangunkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, melahirkan khalifatullah yang berkembang dan seimbang. Dan yang ketiga ialah mengatur kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Okey, saya akan jelaskan secara terperinci. First, isi yang pertama dulu, iaitu memberi pengetahuan, kemahiran serta membangunkan insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Okey, sebelum kita bincang, okey, saya izinkan saya untuk berkongsi dulu apa itu pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam ni kalau menurut bahasa kita boleh katakan seperti perkataan tarbiyah, tarhib, takdib, tadris ataupun taklim. Okey, kesimpulannya pendidikan Islam ni ataupun pendidikan ni dia boleh disimpulkan sebagai proses mengasuh dan mendidik dalam membentuk sikap pelajar daripada sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji. Jadi itu adalah tujuan pendidikan. Baik, berbalik kepada isi yang pertama, iaitu memberi pengetahuan, kemahiran serta membangunkan insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Okey, fungsi poin yang pertama ni memang berkait besar dengan peranan sebagai seorang guru dan juga organisasi di dalam sekolah. Okey, di mana guru ataupun organisasi sekolah ni dia bertanggungjawab ataupun dia menggalas tanggungjawab untuk menyediakan kesemua ni, iaitu pengetahuan, kemahiran, lepas tu orang kata cara-cara untuk membangunkan insan, membina modal insan lah pada masa kini selain daripada ibu bapa. Jadi perkara ni juga perlu dititik beratkan oleh guru dan organisasi sekolah. Baik, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu melahirkan khalifatullah yang berkembang dan seimbang. Okey, maksudnya di sini ialah berkembang dan seimbang ni bukan sahaja daripada sudut jasmani tetapi juga dari sudut kerohanian, di mana dia akan mendidik manusia untuk
taat dan patuh kepada hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jadi itu yang dimaksudkan dengan berkembang dengan seimbang. Okey, yang terakhir mengatur kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Okey, ini poinnya sangat jelas lah. Jadi matlamat pendidikan Islam ni antaranya lah supaya mendorong kita ataupun memandu kita ke arah kehidupan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, sekian saja dari saya. Next, terima kasih. Alah, aku punya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep guru dalam Islam. Sebagaimana yang saya telah sebut tadi, ada masuk takdib, tarhib, tadris dan sebagainya. Okey, yang pertama kita tengok kepada muaddib. Jadi sebagaimana yang kita tahu, guru ni dia memainkan peranan penting dalam mendidik dan memberi ilmu kepada para pelajar. Guru juga sangat dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Lebih-lebih lagi guru pendidikan Islam ataupun guru agama. Okey, dalam falsafah pendidikan Islam, okey, dasar utamanya ialah pembelajaran yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah yang sebagaimana yang saya telah sebut sebentar tadi. Okey, sekaligus di mana falsafah pendidikan Islam ni dia sekaligus mendokong falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi fungsi FPI ni ataupun falsafah pendidikan Islam ni dia mendokong FPK dari sudut Jerry berdasarkan kepada kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kita tengok dulu poin yang pertama, iaitu guru sebagai muaddib. Dekat situ saya dah letak beberapa poin yang penting. Apa fungsi muaddib? Antaranya memakai pakaian kemas, iaitu menutup aurat lah, menepati masa, menuturkan kata-kata dengan sopan dan berhemah, menampilkan personaliti yang baik. Itu adalah muaddib. Dan muaddib ni kita boleh simpulkan sebagai pembentuk adab lah. Yang kedua, muallim. Okey, muallim ni maksudnya seseorang individu yang memberitahu atau mengajar dan menyampaikan ilmu. Dekat situ ada poin yang telah dinyatakan, antaranya menyatu padukan ilmu intra dan interbidang, menggalakkan pembelajaran sendiri, menggalakkan percambahan ilmu. Itu adalah dalam skop guru sebagai muallim. Okey, next. Okey, yang ketiga, guru sebagai murabbi. Murabbi ni kita boleh katakan sebab murabbi ni perkataan asal dia adalah daripada perkataan tarbiyah, iaitu mendidik. Dalam skop guru sebagai murabbi ni antaranya ialah menerapkan unsur ketauhidan. Yang kedua, menerapkan nilai kemanusiaan, dan yang terakhir memotivasikan pelajar. Untuk yang seterusnya, guru sebagai mursyid ataupun sebagai pemberi petunjuk, panduan ataupun bimbingan ke jalan yang benar. Di situ antara poinnya ialah menampilkan kepimpinan yang berhikmah, mengaitkan pelajar dengan sifat khalifatullah, membimbing pelajar membuat keputusan. Itu adalah fungsi guru sebagai mursyid. Okey, next. Okey, seterusnya saya bawakan isu yang berlaku, beberapa isu yang berlaku di peringkat Malaysia. Okey, kenapa kita kata keruntuhan akhlak dalam kalangan guru ni? Ini adalah beberapa isu. Okey, yang pertama, guru mengamalkan diskriminasi terhadap pelajar, iaitu pilih kasih lah. Mungkin boleh jadi guru ni adalah beberapa unsur seperti orang kata pilih kasih tadi tu, pilih anak datuk ataupun anak orang-orang yang berkepentingan. Jadi orang yang pelajar yang mempunyai latar belakang yang orang kata sederhana ni mungkin diabaikan. Jadi ini adalah beberapa orang kata keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan guru yang menyebabkan jadi isu lah kepada pembangunan pendidikan. Okey. Yang kedua ialah guru tidak menepati dan menyalahgunakan
masa. Okey. Ini sering berlaku tapi mungkin kita boleh katakan sebagai masalah kecil lah, masalah dalaman sekolah. Sebab apa? Sebab ada juga beberapa kalangan guru yang mungkin masuk lewat dalam kelas ataupun keluar awal daripada waktu, salah guna kuasa. Ini salah satu orang kata perkara yang paling teruk lah. Salah satu perkara yang tidak patut berlaku di sekolah ialah seperti salah guna wang PIBG untuk buat parking dan sebagainya lah. Okey. Isu yang ketiga, okey, baru-baru ni saya ada rujuk daripada persumberkan Metro Online pada 13/8/2020. Seorang ustaz didakwa merogol meliwat pelajar 14 tahun di wakaf baru. Okey. Itu antara isunya lah. Yang terakhir, guru yang bergurau dengan unsur berbau locah. Jadi ini adalah beberapa isu lah yang orang kata boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan guru. Okey, sekian daripada saya. Kita tengok kepada isu yang seterusnya. Kalau tadi kita dah tengok kepada guru Islam. Okey, ini kita besarkan sikit skop kita. Kita tengok kepada sistem pendidikan di Malaysia. Di mana isu yang saya bawakan ini adalah sistem pendidikan yang sering berubah. Okey, kita tengok kepada pengenalan dulu. Okey, yang pertama sekali, kalau kita punya latar belakang pendidikan di Malaysia ni lah. Latar belakang pendidikan di Malaysia ni dikawal ataupun diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kita tengok pula kepada sejarahnya. Kalau dulu kita pakai sistem atau kita panggil sistem pondok ataupun sistem pendidikan agama, lepas tu bila wujudnya Penyata Razak pada tahun 1956 dan seterusnya Ordinan Pelajaran 1957, datangnya pula dengan Laporan Rahman Talib 1960 dan datangnya pula Akta Pelajaran 1961, jadilah pendidikan yang sekarang ni yang kita ada dekat Malaysia ni. Inilah hasilnya. Okey, kita tengok pula kepada dasar. Apa dasar yang ada wujud sepanjang tempoh pendidikan ni yang mula daripada 1956 ni sampailah sekarang ni. Kita tengok apa dasar yang ada, antaranya adalah PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya kita tengok juga FPK. FPK ni bagi setiap orang guru wajib tahulah, iaitu Falsafah Pendidikan Negara. Lepas tu DPK ni Dasar Pendidikan Kebangsaan. Antara dasar lain adalah MBM, MBI, iaitu memperkasa bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris. Kemudian ada satu murid satu sukan. Kita tengok pula tujuan pendidikan di Malaysia ni adalah yang pertama, yang paling utama adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti demi membangun potensi individu. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu kita tengok evolusi sistem pendidikan di Malaysia ni. Perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama sekali, pasca merdeka. Kalau sebelum merdeka tadi kita tahu kita banyak terdedah kepada ilmu-ilmu agama Islam lah, lebih kepada agama. Masuknya merdeka, macam saya cakap tadi, sejarah dia bermula daripada Penyata Razak tahun 1956. Lepas tu adanya Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961. Inilah kita panggil bermulanya sistem pendidikan yang formal di Malaysia ni. Okey, kemudian bila lepasnya pasca merdeka ni, dia ada fasa pasca merdeka. Pergi pula kepada fasa iaitu DEB. DEB ni kita panggil Dasar Ekonomi Baharu. Masa ni falsafah pendidikan kebangsaan itu digubal. Falsafah pendidikan kebangsaan, saya rasa semua dah tahu dah, semua boleh ingat falsafah pendidikan kebangsaan ni. Lepas tu kita pergi pula kepada fasa seterusnya, iaitu Dasar Pembangunan Negara, DPN ni. Pada waktu ini perkembangan ICT telah mula pesat. Di mana wujudnya komputer, banyaknya ada rangkaian-rangkaian telefon, menyebabkan ada peningkatan akses dalam apa ni, melayari maklumat tu, dah dapat akses untuk melayari maklumat. Kemudian kita pula dinaikkan taraf kelayakan guru. Daripada dulu sebelum ni sijil, untuk jadi guru hanya perlukan sijil, lepas tu kita perlukan diploma. Okey, kita pergi pula lepas habis fasa Dasar Pembangunan Negara, kita pergi pula Dasar Wawasan Negara. Dasar Wawasan Negara inilah pada tahun 2005 lebih kurang, 2005-2006, wujudnya JECOF diperkenal dan diperluas, tapi JECOF telah dimansuhkan pada waktu kini. Lepas tu PIPP, Pelan Induk Pendidikan Negara, dirangka dan dilancarkan ni pada tahun 2010 tak salah. Ini kita tengok, ini 4 fasa yang utama, daripada pasca merdeka sampailah kepada dasar wawasan. Dasar wawasan ni boleh kita kata pada tahun 2010 lah, hujung 2010 ataupun hingga awal 2013 macam itu. Okey, kita tengok pula kepada pendidikan, sistem pendidikan yang terkini. Okey, sistem pendidikan terkini yang pertama sekali PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
kita panggil blueprint education. Untuk Malaysia ni telah dirancang pada telah bermula pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Kalau kita tahu PPPM ni ada 3 fasa. Dan sekarang ni kita dah masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu dalam memperkuat lagi sistem lah. Okey, kita tengok pula apa lagi yang berubah dalam sistem pendidikan yang terkini adalah PT3. PT3 ni kalau kita tahu zaman dulu kita ada SRP, tapi bukan zaman saya, zaman mak ayah saya rasanya. Zaman saya PMR lah. Lepas daripada saya PT3. Bukan lepas saya, 2 tahun lepas saya adalah PT3. Kalau kita tahu zaman ni ada bermulanya pada tahun 2014 bermulanya PT3, batch pertama, iaitu dia daripada form 1 dia dah mula guna sistem pentaksiran tu, tapi dibawa peperiksaan pada PT3 pada tahun 2014. Pada tahun ni kalau kita dapati ada kajian, banyak juga kajian yang mendapati bahawa guru-guru ni tak bersedia untuk menggunakan sistem pentaksiran ni. Sebab apa? Sebabnya tidak ada kajian rintis. Kita tak ada buat latihan awal untuk guru-guru ni. Bila guru-guru ni diberi satu sistem yang baru, mereka akan jadi cacah merbah pada awalnya. Mungkinlah pada sekarang ni mungkin dah stabil, tapi pada awalnya akan jadi cacah merbah. Sebab apa? Sebab tak ada latihan yang awal, tak ada kajian rintis, dan tak diberikan latihan yang betul-betul kemahiran yang betul-betul mahir untuk menghadapi sistem yang baru ni. Okey, kita tengok pula pada seterusnya ada PBS pula. PBS ni kita panggil pentaksiran berasaskan sekolah. Terdapat 4 pentaksiran bawah PBS ni. Yang pertama pentaksiran pusat, lepas tu pentaksiran sekolah, yang kedua ada PAJSK iaitu jasmani dan kesihatan, yang terakhir adalah pentaksiran psikometrik. Lepas tu kita tengok pula yang terkini pula pada tahun ini. Pada tahun inilah secara rasminya UPSR telah dimasukkan setelah 34 tahun digunakan. Satu lagi rombakan besar, tapi kita tak nafikan ada sebab-sebab lain juga. Antaranya adalah sebab yang sekarang ni macam yang saya tulis kat situ ada COVID-19. COVID-19 ni salah satu penyumbang utama kepada perubahan sistem yang ada. Okey, lepas tu bila UPSR ni dimasukkan, kita nak guna apa lagi untuk cara budak nak masuk untuk pelajar nak masuk daripada darjah 6 ke tingkatan 1? Terpaksa guna, bukan terpaksa lah, satu alternatif lain iaitu kita panggil PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khas. Ini ada satu alternatif baru untuk kemasukan ke sekolah khusus. Sekolah khusus untuk budak, untuk murid darjah 6 untuk masuk ke tingkatan 1, dan murid tingkatan 3 mungkin lepas ni akan guna, kalau yang tak ada PT3 akan guna PKSK ni. Ini alternatif sebab kita tahu COVID-19 ni telah menjejaskan banyak jugalah sistem yang ada dekat Malaysia ni. Jadi apa yang nak dicakap, yang poin penting yang nak di-highlightkan di sini adalah sistem pendidikan yang berubah tu. Kita tak nafikan perlunya ada peningkatan, iaitu penambahbaikan sistem. Tapi seandainya sistem itu diubah 360 darjah tanpa ada latihan yang cukup, tanpa ada kajian rintis yang betul-betul kita panggil solid dan valid untuk dilaksanakan, itu akan mendatangkan kesan yang cacah merbah lah, macam sekarang ni wujudnya PDPR ni. Apa yang berlaku pada guru-guru, kita tengok pada awal itu pada tahun 2020 bila mulanya PDPR ni, pengajaran dan pendidikan pengajaran dan pembelajaran di rumah, berlakunya satu fenomena baru, iaitu guru-guru sendiri dah ada tekanan dalam nak menjayakan PDPR ni. Bukan sekadar guru, murid juga tertekan. Sampai sekarang ni ada kes untuk murid sampai yang baru ni ada nak gantung diri. Sebab apa? Sebab tekanan dengan skop PDPR, tambah lagi tekanan di rumah, banyak lagi tekanan-tekanan luar yang banyak memberi kesan lah kepada guru dan juga murid-murid. Lepas tu kalau kita tengok tanpa ada kajian rintis tu akan banyak lagi mencacatkan, maksudnya sistem pendidikan tu kurang berkualiti. Sebab apa? Sebab dia macam, kalau dalam bahasa mudahnya kita panggil main cuba-cuba je. Kita main cuba-cuba, kita try dulu. Sepatutnya kita seandainya kita merancang untuk melakukan satu perubahan yang baru, kita perlulah ada kajian rintis yang betul-betul dan latihan yang betul-betul kukuh bagi memastikan sistem tu berjalan dengan lancar. Itu saja bagi isu yang kedua ini. Kita terus pergi kepada isu dari sudut global pula.
Okay, baik. Terima kasih sahabat saya Mak Fauzi. Seterusnya kita akan bincangkan isu pendidikan di peringkat global, di tingkat dunia lah. Baik. Kita ada isu yang pertama, iaitu umat Islam yang saling berpecah belah. Ini disebabkan orang kata faktor dalaman lah. Okey, baik. Kita akan tengok, kita akan lihat beberapa contoh pertelingkahan. Okey, di sini yang pertama ialah perbezaan dan pertelingkahan antara mazhab. Jadi ini adalah salah satu contoh kepada mengapa umat Islam ini berpecah. Jadi perbezaan dan pertelingkahan antara mazhab ni kita dah maklum. Benda ni dah daripada dulu lagi berlaku. Okey, kita boleh lihat wujudnya seperti Khawarij, golongan yang mengkafir para sahabat, golongan Syiah, Syiah pun ada banyak, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni yang mendukung Ali, dan ada juga Syiah yang membenci Ali, Syiah Nasibah tak silap saya. Jadi ini adalah salah satu contoh kenapa umat Islam bertelingkah, berselisih, sebab perbezaan antara mazhab. Okey, yang kedua, pertikaian dalam bab Al-Quran, Sunnah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita benda ni pun bukan sahaja berlaku di peringkat dunia, malah lebih khusus lagi di Malaysia pun benda ni sering terjadi. Seperti perbincangan mengenai ayat-ayat syubhah ataupun mengenai sifat Allah. Okey, seterusnya keruntuhan moral dan sikap umat Islam itu sendiri. Okey, kita boleh lihat pada zaman sekarang ni kebanyakan anak muda, okey, kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh ataupun budaya-budaya yang dibawa oleh Barat. Okey, jadi keruntuhan moral dan sikap umat Islam ni antara salah satu puncanya ialah berpunca daripada Barat, di mana Barat ni banyak membawa masuk aktiviti-aktiviti ataupun budaya kuning, dan benda ni disalurkan ataupun disampaikan melalui contohnya macam hiburan, kesenian, sukan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, benda ni dianggap maju oleh anak-anak muda kita, menyebabkan kita ni terima sahaja apa yang disampaikan oleh Barat. Secara tidak langsung, perkara ini menyebabkan kita tidak menyahut cabaran untuk memperkembangkan lagi ilmu kita, ilmu yang ada dalam Islam ni. Jadi kita kurang daripada sudut pembangunan ilmu. Okey, yang ketiga, yang keempat, iaitu menyembunyikan khazanah tamadun Islam kepada tamadun dunia. Ini lebih kepada orang kata ilmu-ilmu yang sememangnya berasal daripada Islam, tapi dibangunkan ataupun disambung oleh Barat, menyebabkan benda tu seolah-olah nampak daripada Barat, walhal benda ni sebenarnya daripada Islam itu sendiri. Sebagai contoh, okey, kita ambil satu contoh di mana penciptaan kapal terbang. Okey, setakat yang kita belajar, kapal terbang ni kononnya dicipta oleh saudara Wright, the Wright brothers, dua orang beradik Wright. Okey. Padahal, okey, sebenarnya kapal terbang ni sebenarnya sudah dicipta ataupun orang kata dirancang pada zaman Khalifah Umayyah lagi, iaitu oleh seorang individu, seorang tokoh Islam yang bernama Qasim Ibn Firnas. Qasim Ibn Firnas ni dia hidup di zaman Khalifah Umayyah, dan dia pernah mencipta satu alat ataupun satu orang kata replika daripada besi bercampur kayu bersalut kain sutera. Seolah-olah kapal terbang lah pada zaman itu. Dan beliau juga pernah membuat penerbangan yang pertama dari menara Masjid Cordoba. Itu salah satu contoh apa yang dikatakan khazanah tamadun Islam ni disembunyikan daripada tamadun dunia. Okey. Dan perkara ini telah menyebabkan kita nampak seolah-olah ilmu tu daripada Barat, walaupun pada asasnya ia berasal daripada Islam. Dan untuk mengukuhkan lagi bahawa orang kata macam isu tadi, isu penciptaan kapal terbang tu, untuk mengukuhkan lagi orang kata daripada Barat. Jadi Barat ni dia telah mencipta orang kata
cerita lah ataupun movie-movie yang menunjukkan seolah perkara ini memang berasal daripada mereka. Contohnya saya bagi contoh dalam penciptaan kapal terbang ni, dalam cerita anda semua boleh rujuk cerita yang dilakonkan oleh Jackie Chan. Okay, Jackie Chan, semua orang kenal Jackie Chan. Dalam tajuk Around the World in 80 Days. Memusing, mengelilingi dunia dalam tempoh 80 hari. Dalam cerita ni ada diceritakan seolah-olah ada seorang saintis gila yang mencuba untuk mencipta kapal terbang. Jadi dari sudut pandang barat, okey, dia ingin menyampaikan bahawa benda ni berasal daripada mereka. Walhal asasnya adalah daripada tokoh Islam sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya untuk isu global yang pertama. Boleh teruskan kepada sahabat saya. Kita pergi kepada isu yang global yang kedua, iaitu kurangnya integrasi ilmu nakli dan ilmu nakli. Okey, seterusnya. Okey, perkara ini kalau kita tahu, kalau yang dalam kita belajar falsafah sains Islam ni, banyak kali disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Radi. Sebab apa? Betapa pentingnya integrasi ilmu ni. Boleh kata setiap kali kelas akan diselitkan dengan integrasi ilmu. Malahan ada pula satu minggu yang kita belajar tentang integrasi ilmu nakli dan ilmu akli saja. Belajar tentang itu saja dalam minggu tu. Okey, kita tahu betapa pentingnya integrasi ilmu akli dan ilmu nakli ni. Kalau kita tahu ilmu Islam dengan ilmu sains ni tidak dapat dipisahkan. Sebab apa? Islam ni datang dulu, baru sains datang dulu. Kalau tak ada Islam, kita takkan jumpa logiknya akal. Sebab kita pun tak boleh berfikir. Kita macam mana nak fikir secara logiknya kalau tanpa adanya Al-Quran yang menegaskan kita untuk supaya kita berfikir. Allah sendiri dalam Quran telah menyebutkan supaya digalakkan kita ni untuk sentiasa berfikir. Okey, kalau kita tengok pula apa lagi dalam integrasi ilmu ni, siapa lagi yang ada menggesa selain daripada Profesor Muhammad Radi, ada juga gesaan daripada mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Dr. Mazli Malik. Apa yang dikatakan dalam sidang kemuncak Kuala Lumpur ni, masyarakat ni sekarang perlu berani melakukan reformasi sistem. Macam saya cakap tadi, reformasi sistem ni tak salah, tapi boleh dengan adanya kita bagi latihan yang betul, ada kajian rintis yang betul, boleh buat reformasi sistem. Tapi apa yang digesakan oleh Dr. Mazli Malik ni, dia kata kita kena ubah sistem kita. Sistem yang kita lebih kepada memandang ilmu sains semata-mata, kita perlu integratekan dengan ilmu nakli ni pula. Daripada mana datang? Kita tengok kepada Islam. Macam mana sejarawan, macam sebelum dah sebut isu global sebelum ni dah sebut adanya ilmu tamadun, kita panggil apa tadi? Macam Saudara Ilham cakap, hazanah tamadun Islam yang tadi. Hazanah tamadun Islam yang asalnya dah ada tu tapi disembunyikan. Kita nak ambil balik benda tu, kita nak aplikasi, kita nak naikkan balik martabat Islam ni, kita ambil balik. Kita tengok macam mana orang Islam dulu boleh dapat benda tu. Sedangkan kita yang sekarang ni banyak dipublikkan oleh Barat. Dia kata dipelopori oleh Barat. Sedangkan benda tu orang Islam dah jumpa dulu. Sebabnya orang Islam dah kaji dulu. Kalau kita tengok balik dalam Quran, banyak dah benda-benda yang membuktikan perlunya integrasi ilmu nakli dan ilmu akli ni. Okey, kita tengok pada matlamat integrasi ilmu ni, yang pertama sekali, paling utama adalah melahirkan cendekiawan Islam. Kalau tengok kenapa orang Barat ni selalu dipandang tinggi, sebabnya dia orang ada satu falsafah dan dia orang disokong oleh masyarakat mereka. Kalau kita ni tak melahirkan cendekiawan Islam yang ni, siapa lagi nak lahirkan? Takkan kita nak harapkan cendekiawan pada bukan Islam saja. Kita perlu ada cendekiawan Islam ni untuk menaikkan lagi martabat Islam ni, supaya Islam lebih dipandang tinggi dan dipandang oleh satu, dalam sudut global, Islam ni dipandang sebagai satu agama yang betul-betul ada dalamnya, ada cendekiawan, ada orang-orang Islam yang baik. Semua kita nak ada dalam tu. Okey, yang kedua adalah golongan profesional Muslim. Kalau kita tengok golongan profesional sekarang ni banyak dikuasai oleh Barat. Kurang lah. Kita panggil kurang profesional Muslim. Tapi negara kita Islam ni, alhamdulillah lah, kita nampak banyaklah profesional daripada orang Islam. Tu kita pergi negara lain. Seandainya ada negara lain tu boleh menghasilkan seorang Muslim yang lebih hebat, kan lagi bagus bila golongan Muslim ni dinaik di pesada dunia. Okey, yang matlamat yang ketiga adalah sebagai tempat rujukan isu-isu kontemporari. Kalau kita tengok sekarang ni, kita banyak
umat Islam banyak cenderung kepada pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Sebab apa? Sebab dia merupakan rujukan untuk isu-isu kontemporer itu. Mengapa tidak kita yang lahirkan ulama-ulama kontemporer ni? Kenapa kita tak lahirkan cendekiawan Islam yang boleh jadi tempat rujukan dunia? Kita nak adanya kita panggil individu yang macam tu supaya negara dalam Islam dipandang tinggi, dalam masa yang sama negara kita juga dipandang tinggi. Okey, itu saja daripada isu pendidikan yang ada di Malaysia dan di global. Tengok kepada punca permasalahan yang berlaku dalam sistem pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita melihat kepada isu-isu yang telah dibentangkan oleh dua orang sahabat saya, iaitu Idham dan Fauzi, saya akan menerangkan kepada punca-punca permasalahan yang berlaku dalam sistem pendidikan. Next. Okay, kita terus seterusnya. Punca-punca pembangunan semula dalam pertamuan Islam dari segi pendidikan dalam Malaysia dan global. Kita umum mengetahui bahawa pendidikan ini merupakan satu institusi penting dalam membentuk sasiat ataupun kepribadian seseorang. Yang semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi penghormatan dan sanjungan seseorang kepada individu lain. Maka kepelbagaian ini menjadikan isu pendidikan sebagai buah mulut masyarakat dan perkara hangat di Malaysia. Pada era pasca mereka ini, konflik-konflik yang berlaku di dunia ini tumbuh dengan subur seperti cendawan selepas hujan. Next. Kita lihat kepada punca yang pertama, iaitu yang berpunca dari ibu bapa sendiri. Ibu bapa mula meletakkan tanggungjawab menjaga makan minum anak-anak kepada pembantu rumah, sementara tugas mendidik pula diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan seperti sekolah. Dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap bayi itu dilahirkan dengan fitrah, yakni potensi semua, jadi hanya ibu bapalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita lihat dalam hadis ni pun bahawa Rasulullah SAW pun memberikan bahawa setiap bayi itu dilahirkan dengan fitrah, iaitu maknanya kita ibu bapa lah yang harus mendidik anak-anak itu semenjak dari kecil lagi. Tidak perlu meletakkan tanggungjawab itu kepada orang lain. Yang seterusnya, kita melihat kepada isu masalah disiplin belajar yang sering dipaparkan dalam Perkataan Akhbar yang menegaskan tentang punca kepada permasalahan sosial yang berpunca daripada hubungan ibu bapa dan remaja. Kita lihat kepada remaja yang bermasalah memberi jari kepada ibu bapa. Contohnya, mereka tidak mendapat perhatian sewajarnya kerana kesibukan ibu bapa dengan kerjaya dan kekurangan masa bersama dengan anak-anak mereka dan kurang memberikan kasih sayang yang dihadapkan oleh anak-anak telah diganti dengan wang ringgit dan kemewahan. Jadi anak-anak merasakan bahawa masalah-masalah yang berpunca itu adalah daripada ibu bapa itu sendiri. Seterusnya, kita lihat kepada punca yang kedua, iaitu punca yang berpunca dari Israel dan Palestin. Kita ketahui bahawa konflik Israel dan Palestin ni yang berlaku sehingga hari inilah yang kita dapat mengetahui kan, merupakan salah satu konflik yang perlu diambil beratlah oleh masyarakat kita. Maksudnya kita kena ambil apa yang inisiatif yang perlu untuk membantu kanak-kanak di Palestin untuk mendapatkan pendidikan yang sebenarnya. Contohnya konflik ini telah bermula pada awal abad ke-19 sehingga ke hari ini. Palestin mempunyai tanah yang subur, kedudukan geografi yang strategik dan kawasan yang luas merupakan salah satu punca utama perebutan kuasa untuk menakluk negara Palestin. Seterusnya, konflik ini telah menyumbang impak yang besar kepada isu pendidikan negara kita. Contohnya macam secara tidak langsung boleh diklasifikasikan sebagai isu politik lah dalam sebuah institusi pendidikan ni. Selain itu, terdapat sesetengah pelajar yang menyokong tindakan Israel dan ada juga sesetengah pelajar yang menyokong Palestin. Itu adalah macam contohlah macam kadang-kadang kita ni macam ada satu perbalahan yang menyebabkan mereka menyokong dan tidak menyokong
di negara Palestin tersebut. Okey, demikian melibatkan diri secara aktif dalam isu ini iaitu melalui perhimpunan atau perkongsian idea di media sosial. Ini secara tidak langsung akan menjejaskan pelajaran mereka. Okay, seterusnya kita melihat kepada punca kegagalan dalam sistem pengurusan dan pentadbiran. Okay, sejak abad ke-11, Barat telah melancarkan gerakan kolonialisme dan memaksa menerima sistem sekular Barat dalam sistem pengurusan dan pentadbiran. Okay, seterusnya gerakan ini bertujuan menyerah urusan tersebut kepada golongan barat berpendidikan sekular. Dan menurut Mahyudin Haji Yahya pada tahun 1998 bahawa golongan inilah yang dikenali sebagai golongan barat yang mendapat pendidikan Inggeris sekular yang memimpin dan mentadbir negara. Akhirnya ilmu bidang pengurusan dan pentadbiran Islam menjadi lumpuh. Ini adalah punca yang menyebabkan sistem pendidikan gagal lah dalam sesuatu pentadbiran pengurusan. Okay, next. Okay, kita lihat kepada punca yang seterusnya iaitu berpunca dari penyerapan sistem sekular dalam pendidikan. Okay, pada akhir abad ke-19, minat penjajah Inggeris untuk terus mengekalkan pengaruhnya di negara-negara Islam telah berhasil menerusi pendidikan dengan mendirikan secara rasmi sekolah-sekolah Inggeris Christmas 1955. Seterusnya, Inggeris memperkenalkan budaya Barat untuk pelajar iaitu Universiti St. Joseph pada tahun 1874 di Suriah dan Universiti Amerika di Beirut pada tahun 1866 yang mengembangkan ajaran Kristian, kebudayaan Barat, fahaman materialism, nasionalisme dan liberalisme. Iaitu J.B. Gibb menulis dalam bukunya Suriah iaitu Lubnan dan Jordan bahawa kedua-dua universiti ini membuka jalan bagi masuknya pemikiran Barat ke Suriah, Lubnan dan Jordan. Kita teruskan kepada langkah penyelesaian isu pendidikan di Malaysia oleh rakan saya yang seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita lihat kepada langkah penyelesaian isu pendidikan di Malaysia. Okey, solusi yang pertama bagi isu-isu yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya sebelum ni. Pertama sekali, pendidikan, solusi yang dicadangkan ialah pendidikan yang menekankan proses membangunkan kesedaran diri sebagai asas. Okey, kita boleh lihat daripada rajah yang terdapat di dalam slide sini. Ini adalah gambar tiga segi terbalik. Ini adalah gambaran teori Maslow terbalik. Okey, bermula daripada bawah iaitu aktualisasi hakikat diri dan tujuan hidup pembangunan spiritual. Kemudian kesedaran terhadap pembangunan spiritual ini membawa kepada pelaksanaan tanggungjawab terhadap diri. Kemudian setelah seseorang itu dia melaksanakan tanggungjawab kepada diri, dia akan melaksanakan tanggungjawab sosial. Seterusnya setelah melalui kesedaran pembangunan spiritual itu, setelah dia melaksanakan tanggungjawab sosial, dia akan melaksanakan tanggungjawabnya terhadap alam sekitar. Okey. Penerangan bagi teori Maslow terbalik seperti dalam rajah yang saya tunjukkan tadi. Pertama sekali, proses pembangunan manusia ini bermula dengan kesedaran diri, iaitu bermula dengan pembangunan spiritual. Okey, kemudian setelah mempunyai kesedaran diri yang tinggi, manusia akan terdorong untuk menjadi insan yang bertanggungjawab. Kalau kita tengok tadi, gambaran Maslow yang terbalik tadi bermula dari bawah kan, yang aktualisasi hakikat hidup. Kemudian bila dah ada kesedaran diri yang tinggi tu, manusia akan terdorong untuk menjadi orang yang lebih bertanggungjawab kepada diri, sosial dan juga alam sekitar. Okey, poin yang ketiga, bagaimana seseorang individu itu dia boleh mencapai orang kata pembangunan spiritual adalah melalui guru, melalui peranan seorang guru, iaitu
guru dia perlu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan spiritual murid. Gurulah yang berperanan juga sebagai orang yang memberikan penyedaran ataupun menyuntik kesedaran kepada murid-murid tentang hakikat diri mereka. Okey, seterusnya kita lihat apakah peranan guru dalam institusi pendidikan. Yang pertama, bagaimana seorang guru tu kan, dia ingin menyedarkan murid-murid dia. Bagaimana seseorang guru itu dia ingin menyuntik kesedaran kepada murid-murid dia. Pertama kita lihat di sini, murid perlu diperingatkan sentiasa akan matlamat hidup seorang Muslim sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Tak kira dalam pendidikan formal, di dalam kelas ataupun bukan formal, di luar kelas. Sebagai contoh dalam kelas, contohlah seorang guru pendidikan Islam, dia mengajar mata pelajaran, dia mengajar tajuk Al-Quran sebagai contoh kan. Tidak cukup seorang guru tu dia sekadar mengajar apakah ayat yang dipelajari tu, contohnya surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, apakah intisari dia, apakah pengajaran dia, tidak cukup sekadar itu. Tapi seorang guru juga, terutama sekali guru pendidikan Islam, perlu menerapkan dalam diri murid-murid akan matlamat hidup. Apa sebenarnya matlamat hidup kita ni sebagai seorang Muslim kan? Seorang guru tu dia perlu kaitkan apakah pembelajaran yang telah diajar pada hari itu dengan matlamat hidup sebagai seorang khalifah dan juga seorang hamba Allah di muka bumi. Okey. Yang kedua, guru juga perlu mendorong murid untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup. Menjadikan Islam sebagai cara hidup. Sebab itu, kalau kita sebenarnya dalam pendidikan, sewaktu dalam sesi PDP sebagai contoh, guru tidak boleh terlalu terikat dengan silibus ataupun dalam erti kata lain, sebagai contoh, guru mengajar subjek akidah, bukan subjek sirah. Contohnya tentang keunggulan tokoh Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, bagaimana melalui tajuk tokoh keunggulan Khulafa Ar-Rasyidin, seorang guru itu dia boleh memasukkan elemen nak mengajar kepada murid. Macam mana melalui tajuk hari ini kita boleh menjadikan Islam sebagai cara hidup kan. Jadi seorang guru pendidikan Islam tu dia boleh menceritakan, contohlah sahabat Nabi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apakah sumbangannya kepada Islam, apa yang telah dilakukan kepada Islam, bagaimana dia menolong Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah. Apa kesan-kesannya kepada para sahabat Nabi ni kan, apabila mereka menjadikan Islam ni sebagai cara hidup, apa beza kehidupan mereka setelah mereka memeluk agama Islam dengan ketika kehidupan mereka di zaman jahiliah. Jadi bila seorang guru mengaitkan pelajaran yang mereka ajar pada hari tersebut dengan elemen utama ini, iaitu dengan menjadikan Islam dengan cara hidup, jadi murid-murid nampak dengan jelas apa berkaitannya pelajaran pada hari itu dan apa yang boleh mereka kaitkan dalam kehidupan mereka seharian. Okey. Kemudian poin yang seterusnya, salah laku disiplin di sekolah juga dapat dikurangkan kerana sesetengah remaja tidak sedar tindakan mereka adalah salah. Oleh itu, peranan seorang guru ni bukan sahaja dia mengajarkan mata pelajaran, tapi setiap guru juga merupakan guru disiplin. Kalau seorang guru melihat seorang murid melakukan kesalahan, tak kisahlah murid tu dia ajar murid itu atau tidak, dari kelas lain atau sebagainya, pada waktu masa PDP dia ataupun di waktu rehat dan sebagainya, bila dia nampak salah dia akan tegur. Sebab boleh jadi budak-budak ni dia tidak tahu perkara itu adalah salah. Jadi itu adalah tugas guru untuk menyedarkan mereka yang mana yang baik, yang mana yang salah. Okey. Kemudian guru sebagai qudwah hasanah, di sini dalil nakli berkenaan guru sebagai qudwah hasanah. Pertama sekali dari suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Kemudian dalil yang seterusnya daripada hadis Nabi riwayat Ahmad, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi seperti yang kita tahu, guru ini adalah warasatul anbiya, adalah pewaris kepada para nabi. Jadi sebagai pewaris kepada nabi kan, jadi bagaimana seharusnya akhlak seorang guru, terutama sekali guru pendidikan Islam.
Jadi dalil-dalil ini adalah lebih orang kata menguatkan lagi bahawa seorang guru tu perlulah menjadi contoh yang baik kepada murid-murid. Okay. Seterusnya sambungan kepada peranan guru dalam pendidikan Islam. Okay. Poin ketujuh ni seperti yang saya nyatakan tadi, guru adalah pewaris kepada anbiya, sewajarnya berakhlak dengan akhlak mahmudah. Okey, kemudian poin yang ke-8 kita lihat action speaks louder than words. Okey, murid lebih mempercayai mata daripada kata. Misal kata seorang guru dalam kelas dia pesan kepada budak, kepada murid-murid, kita hendaklah berkata-kata baik dengan orang lain, tapi di media sosial guru yang sama juga menimpakan kata-kata kesat kepada orang lain. Jadi budak dalam kelas dengar guru pesan jangan cakap perkataan kesat, tapi bila budak yang katalah dia friends dengan cikgu tersebut di Facebook contohnya, dia lihat apa perbuatan guru tu bercanggah dengan apa yang dikatakan dalam kelas, agak-agak yang mana yang murid akan ikut. Saya rasa paling-paling pun dia mungkin kalau dia boleh berfikir dengan baik, dia akan ikutlah cakap cikgu dalam kelas tadi, dia tak akan mengucapkan kata-kata yang kesat. Tapi kalau biasanya ataupun ada segelintir murid-murid, mungkin dia akan beralasan, alah cikgu pun buat boleh je, kenapa aku buat tak boleh? Mungkin ada yang akan beralasan begitu. Sebab itu seorang guru perlu menjadi uswah hasanah, mempunyai akhlak yang mahmudah. Okey, poin yang ke-9, poin ini sama juga seperti yang telah diterangkan oleh kawan saya pada isu pendidikan tadi. Tugas guru pendidikan Islam bukan sekadar mengajar tetapi mendidik dan mengadabkan murid, iaitu sebagai muallim, muaddib, mursyid dan sebagainya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada langkah penyelesaian isu dalam bidang pendidikan peringkat global. Okey, seterusnya. Okey. Untuk langkah yang pertama adalah penghindaran perbelahan antara umat Islam. Okey, yang pertama, peranan umat Islam untuk menguasai ilmu dan kemahiran. Di sini umat Islam amat penting untuk menguasai ilmu agama untuk mengetahui yang mana perbezaan mazhab, untuk memahami fahaman. Kalau kita lihat tadi pada penerangan kawan saya, ada menerangkan berkaitan dengan isu pertelingkahan mazhab dan juga fahaman. Jadinya kat sini umat Islam bertanggungjawab menguasai ilmu agama dan juga kemahiran untuk mengetahui mana mazhab yang benar, mana mazhab yang tidak, ataupun untuk menerangkan kebenaran. Okey, yang kedua, menjadi keutamaan sistem pendidikan dalam menerapkan asas-asas keilmuan. Okey, dekat sini sudah semestinya menjadi keutamaan sistem pendidikan sendiri, iaitu sistem pendidikan di peringkat antarabangsa ataupun juga di peringkat di Malaysia untuk menerapkan asas-asas keilmuan. Okey, seperti yang kita tahu, kita ada di Malaysia dan juga di luar negara kita ada bidang ulum syariah, kita ada belajar bidang ulum syariah, usulul fiqh, yang mana dia menjadi cabang kepada pendidikan dalam Islam. Ilmu-ilmu seperti itu adalah amat penting dalam untuk kita mengetahui ataupun memahami isu-isu berkaitan dengan hukum hakam yang untuk kita faham, yang kita perlu faham dan yang kita perlu tahu. Okey, yang ketiga, peranan institusi keagamaan antarabangsa bertanggungjawab dalam menyelesaikan isu hukum. Okey, dekat sini, dekat Malaysia, kalau di Malaysia kita ada fatwa kebangsaan Malaysia. Kalau di antarabangsa kita ada fatwa European Council for Fatwa and Research dan juga fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Duwali. Okey, fatwa-fatwa di sini adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu sejagat yang dihadapi oleh umat Islam untuk menerangkan hukum hakam, menjelaskan hukum hakam kepada umat Islam. Dan di sini umat Islam perlu yakin dan ikut apa yang telah diputuskan oleh fatwa. Tak perlu nak berbala, tak perlu nak mempertikaikan hukum yang telah diputuskan oleh fatwa. Itulah peranan institusi keagamaan, menyelesaikan isu-isu sejagat dan memutuskan fatwa berdasarkan isu-isu yang berada di negara Islam ataupun di Malaysia sendiri. Okey,
Yang keempat, peranan masjid terhadap permasalahan khilafiyah. Okey, di sini kenapa peranan masjid juga penting adalah, okey, kalau kita tengok yang pertama, eratkan ukhuwah. Di masjid kita boleh mengeratkan ukhuwah. Pada zaman Rasulullah juga, Rasulullah ada menggalakkan untuk membuat majlis-majlis ilmu di masjid yang mana dapat mengeratkan ukhuwah antara umat Islam. Okay, yang kedua, dapat memberikan kefahaman agama yang wasatiyah. Okey, kat sini kalau di masjid kita, pengurusan masjid perlu mengadakan majlis-majlis ilmu yang mana memberi pendedahan ataupun kefahaman kepada umat Islam yang mana untuk menerima segala perbezaan, untuk berlapang dada dengan perbezaan pandangan ataupun perbezaan mazhab. Okey, yang ketiga, untuk menggalakkan masyarakat berlapang dada dengan khilafiyah yang seperti saya cakap tadilah, untuk menggalakkan masyarakat ni berlapang dada ataupun menerima apa jua perbezaan, tidak perlu ada perbalahan, pergaduhan antara umat Islam. Okey, yang seterusnya okey, melaksanakan tanggungjawab menjelaskan ajaran Islam sebenar. Okey, kita lihat kepada yang pertama, badan-badan dakwah seperti Yadim. Yadim iaitu Yayasan Agama Dakwah Islam Malaysia. Ni di Malaysia lah. Perlu menyemarakkan gerakan keilmuan. Okey, Yadim ada bekerjasama dengan NGO ataupun bekerjasama dengan IPT untuk menyemarakkan gerakan keilmuan seperti penyampaian program ilmiah, seperti proses penterjemahan buku falsafah dan tamadun Islam, yang mana dengan adanya penterjemahan buku, dengan adanya kerjasama tadi tu, dia menjadi satu platform untuk pengumpulan para ilmuwan, para akademik dalam kalangan mahasiswa, dalam kalangan umat Islam untuk pembangunan modal insan. Okey, yang seterusnya dengan itu dapat melahirkan para ilmuwan ataupun para akademik yang pakar serta tenaga yang kompeten, iaitu yang cekap bagi memenuhi keperluan permintaan dan keperluan negara. Hal ini selari dengan permasalahan yang diperkatakan oleh kawan saya tadi, yang mana permasalahan negara Islam perlu melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, yang mana untuk memajukan sistem pendidikan negara kita agar seiring dengan negara-negara yang di antarabangsa, negara-negara maju. Okey, seterusnya, perkara ini amat penting untuk menghasilkan insan yang kompeten, insan yang melahirkan modal insan dari segi kemahiran dan dari segi keilmuan. Okey, seterusnya. Okey, pendekatan tauhid dalam sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah. Kenapa pendekatan tauhid ini penting? Tauhid, jika kita lihat makna dia adalah mendekatkan diri dengan Allah dan juga menjadikan ketuhanan sebagai paksi kita, sebagai dalam hidup kita. Iaitu dalam pengurusan dan pentadbiran Islam ni, tauhid yang penting untuk dalam penyempurnaan amanah ataupun tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Contohnya seperti guru. Guru telah dipertanggungjawabkan untuk mendidik, untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid. Jadinya jika seseorang guru tadi tu adanya pendekatan tauhid, maka dia akan melahirkan ataupun melaksanakan tanggungjawab guru itu dengan amanah serta dengan mengerjakan amalan soleh secara perundingan dan kerjasama dalam organisasi. Okey, sudah semestinya matlamat pengurusan dan pentadbiran ini adalah untuk mencapai al-falah, iaitu untuk mencapai kesejahteraan, keuntungan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Itu adalah matlamat dia lah dalam sebuah pengurusan dan pentadbiran. Okey, dari sudut pengurusan, seseorang itu akan menjadi pekerja yang amanah, cekap, berdisiplin dan bertanggungjawab serta tujuan akhirnya adalah untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah. Okey, oleh kerana tadi kita adanya pendekatan tauhid, adanya keimanan dalam diri kita, kita percaya bahawa itu adalah tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan dengan amanah, dengan tanggungjawab, dengan disiplin dan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah dan mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Okey, seterusnya.
Pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran adalah perlu. Ini kerana banyak gejala krisis etika telah melanda negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat dan tidak kurang juga di Malaysia. Ini disebabkan oleh 3 perkara iaitu kekeliruan tentang konsep ilmu, tiada adab dan tidak menghayati aspek kerohanian dan kepimpinan. Okey, kalau kita lihat isu-isu di negara-negara luar seperti Amerika Syarikat, ini kerana mereka tidak ada pendekatan tauhid ataupun tidak ada adab untuk menghayati aspek kerohanian dan kepimpinan itu sendiri. Kalau di Malaysia juga kita lihat banyak juga isu-isu seperti keruntuhan akhlak guru tadi yang kita lihat pada isu pendidikan. Itu adalah kerana kita tak kurangnya rasa tanggungjawab, kurangnya rasa amanah dengan kita punya pekerjaan. Okay, oleh itu dari aspek pendidikan, guru sewajarnya mempersiapkan diri untuk memikul tanggungjawab dengan bekalan ilmu. Jadinya guru seharusnya perlu ada ilmu untuk mendidik anak-anak murid, untuk melahirkan anak murid yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani. Perlu adanya juga iman. Iman ni tadi yang boleh melahirkan seorang guru yang bertanggungjawab, yang berdisiplin, seorang guru yang bertakwa dan juga berkemahiran yang mampu membawa amanah tersebut ke puncak matlamat, iaitu untuk melahirkan generasi yang soleh dan muslih dan seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek untuk bersaing dalam peringkat global. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah peranan yang terakhir iaitu mengembalikan tamadun dunia berpaksikan Islam. Okey, kalau kita lihat sekarang ni umat Islam, media sosial telah tertanam dengan penyebaran media yang tidak baik lah, unsur-unsur yang tidak baik, banyak yang gejala-gejala yang tidak baik kan yang kita lihat dekat media sosial. Jadinya segala yang membawa keburukan ataupun kemungkaran tadi ini perlu digantikan dengan program-program yang ilmiah atau program-program yang berpaksikan untuk unsurkan rohani. Okey, yang ketiga, dengan mewujudkan program-program keagamaan sebagai pemantapan rohani yang dijalankan secara sinergi dan kerjasama masyarakat. Maksudnya kita adakan program-program ilmiah lah. Kalau contoh sekarang kita ada banyak sangat program kan, seperti da'i, tanyalah ustaz, program mengaji, yang mana itu semua membawa kita kepada pendekatan rohani, bukan hanya sekadar hiburan semata-mata. Okay. Yang seterusnya, media sosial juga menjadi satu medium penyebaran ilmu agama. Dengan adanya tadi tu program-program seperti itu menjadi penyebaran ilmu agama yang berguna, malah sebagai satu suntikan semangat rohani dan pemantapan iman serta menambahkan lagi ketakwaan kepada Allah. Ini adalah peranan media sosial. Okey. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Okay, dengan ini kita kami tamatkan pembincangan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ni memberi manfaat pada pendengar, dan sekiranya ada mana-mana bahagian yang mungkin didapati ada kesalahan ataupun kekhilafan, boleh segera berhubung dengan pihak kami. InsyaAllah kami akan buat pembentulan. Sekian sahaja pada kami kumpulan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.